Dan kita beralih ke peserta yang ketiga. Dipersilakan Nur Awadah binti Muhammad Adli dan adik Quratul Aini binti Zakaria dari Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Hussein, Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat peneraju acara yang dihormati. Salam kasih, junjungan budi kepada Tuhan yang terutama dan kepimpinan negeri. Kombinasi kehakiman bervisi, para pejuang, pencinta rukun negara yang disanjungi. Tragedi ketupat berdarah di Kalimantan Barat Indonesia 1999. Pembunuhan terkejam kaum Tutsi di Rwanda 1994 yang meragut, membunuh jutaan nyawa manusia. Hatta konflik peperangan dan kemanusiaan di Syria yang meranapkan, meruntuhkan kota agung Aleppo. Sehingga kan 6,7 juta rakyatnya terus menjadi pelarian. Semuanya mengajak kita untuk bertafakur sejenak. Manusia tanpa ideologi dan perpaduan ibarat serigala kelaparan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid dalam wacana Minda Perpaduan dan Integrasi Nasional 2019 menegaskan prinsip rukun negara adalah asas identiti diri, konsolidasi dan penyatuan bangsa. Justru yakin dan percayalah dengan maudu bicara yang berbunyi rukun negara, tonggak perpaduan bangsa demi kesejahteraan Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, frasa rukun negara tonggak perpaduan bangsa demi kesejahteraan Malaysia secara tuntasnya bermaksud prinsip-prinsip yang menjadi dasar teguh dalam membentuk penyatuan dan perpaduan, seterusnya memacu kemakmuran Malaysia. Pengisiannya akan sama-sama kita teliti dalam 3 dimensi yang berbeza. Sidang Dewan yang budiman. Pertama, rukun negara diimplementasi, kesejahteraan terjamin, Malaysia harmoni. Sejarah telah menjadi saksi dan bukti dasar pecah dan perintah penjajah umpama api dalam sekam, bagai duri dalam daging. Selembar berbisa yang telah merobek, mengoyak kanvas perpaduan dan keamanan negara. Kemarahan, kebencian dan provokasi akhirnya mencetuskan tragedi berdarah 13 Mei 1969. Parlimen digantung. Majlis Gerakan Negara 1969 ditubuhkan agar obor kemarahan dipadamkan, kedaulatan negara dapat ditegakkan. Ibarat hilang gelap, terbitnya terang. Tanggal 31 Ogos 1970, rukun negara diisytiharkan sebagai penawar mujarab daripada kejamnya racun perpecahan. Melalui institusi pendidikan dan agensi kerajaan, prinsip rukun negara disebarluaskan melalui dasar-dasar kerajaan 1971, dasar ekonomi baru 2021, dasar perpaduan nasional. Prinsip rukun negara terus diterapkan dan diimplementasikan. Intipatinya, Indeks Keamanan Global 2022 menjadi petunjuk prestasi. Malaysia diangkat negara ke-18 teraman di dunia, membuktikan prinsip rukun negara membentuk teguh patriotisme bangsa. Warga Dewan yang berwibawa. Kedua, rukun negara dihormati, rakyat berintegriti, perpaduan teguh terpatri. 500 tahun dahulu, runtuhnya Kesultanan Melayu Melaka bukan kerana kekurangan senjata atau hulu balang perkasa, tetapi pengkhianatan dan pembelotan Sikito dan Raja Mendeliar yang menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Tun Abdullah Ahmad
Badawi dalam bukunya The Authorized Biography 2016 mengingatkan integriti, kejujuran dan menghormati 5 prinsip rukun negara adalah kunci harmonisasi dan kejayaan negara mengekalkan perpaduan, cabaran dan kemerdekaan. Tetapi hari ini, dalam dunia tanpa sempadan, ramai yang berlagak seperti pejuang dan pahlawan. Mengkritik, menghentam tanpa rujukan. Isu kedaulatan raja dan sultan dipersoalkan. Isu bahasa dan tulisan Jawi ditularkan. Keluhuran perlembagaan diremehkan. Bahkan jalur gemilang sanggup diterbalitkan. Mereka inilah sebenarnya petualang, berwajah Malaysia, berjiwa penentang, merosakkan perpaduan, menghancurkan keharmonian. Ketiga, rukun negara dijulang, Malaysia cemerlang, rakyat terbilang. Hari ini genap 66 tahun kita menyambut kemerdekaan. Bersedikan akidah rukun negara, kita bangkit dari para runtuhan kota Melaka. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapa, hati kuman sama dicecah. Bermula rancangan Malaysia pertama 1965, rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga kini wawasan kemakmuran bersama 2030. Kemiskinan rakyat berjaya dikurangkan, ekonomi diseimbangkan, hubungan kaum dirapatkan, pendidikan dimantapkan, kemajuan dan pembangunan terus digarapkan. Impresinya, laporan kegembiraan global 2023 meletakkan Malaysia sebagai negara ke-55 paling gembira di dunia. Dari hutan belantara, kita berjaya membina Putrajaya. Dari Gedung Usang dan Nyalaan Pelita, kita bina bangunan gah ternama. Dari hujung desa dan pinggiran kota, kita jelmakan Dato' Lee Chong Wei, Dato' Azizul Hasni Awang, dan Dato' Nicole and David, jago sukan ternama menjulang Malaysia di Persada Buana. Warga Dewan yang berwibawa, hulasahnya, maka benarlah titah yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Rukun negara bukan sekadar penghias galeri, Bukan untuk dijulang sebagai simbolik, tetapi rohnya harus dijiwai. terus dihayati demi perpaduan pertiwi. Sekian, terima kasih.